Sekarang penyebaran Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin dibincangkan. Zaman Khulafaur Rasyidin iaitu zaman yang berlaku di antara tempoh masa 632 sebelum Masyihi dan 661 sebelum Masyihi. Ia adalah merujuk kepada zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad pada tahun 632 Masyihi. Dan pentadbiran semenanjung tanah Arab diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin yang dilantik melalui pemilihan bebas. Zaman ini telah mengalami pemerintahan daripada 4 khulafa, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Penyebaran Islam diteruskan oleh 4 Khulafaur Rasyidin selepas kewafatan Nabi Muhammad telah menyebabkan Islam terus berkembang di Makkah dan Madinah. Dan mereka juga menyebarkan Islam ke tempat yang baharu, iaitu di utara semenanjung tanah Arab meliputi Iraq, Syam dan Mesir. Sekarang zaman 4 Khulafaur Rasyidin diperincikan. Pertama sekali Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah tanah Arab selama 2 tahun dibincangkan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengketuai peperangan Al-Riddah yang memerangi golongan Mu'tah kerana ingin membayar zakat. Dan beliau menang dalam perang Al-Riddah dan ramai orang memeluk Islam. Selepas kewafatan Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab dilantik menjadi khalifah. Beliau membuka wilayah baharu di utara semenanjung tanah Arab dengan menghantar golongan peneroka. Beliau membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian untuk memudahkan pentadbiran. Setelah kewafatan Khalifah Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dilantik menjadi khalifah. Beliau meluaskan wilayah ke Parsi dan beberapa bahagian kerajaan Byzantium di Laut Mediterranean. Ketika pemerintahan beliau, pangkat gubernur dilantik untuk mengketuai wilayah Islam. Setelah kewafatan Khalifah Uthman, Ali bin Abi Thalib dilantik menjadi khalifah. Semasa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, agama Islam menjadi mantap dan kukuh. Wilayah Islam menjadi luas dan makmur. Sekarang penyebaran Islam pada zaman kerajaan Islam dibincangkan. Zaman kerajaan Islam adalah merujuk kepada zaman selepas zaman Khulafaur Rasyidin, di mana sistem khalifah Islam berasaskan pewarisan dimulakan. Yang berikut adalah 3 kerajaan Islam yang menyebabkan Islam disebarkan luas, iaitu Kerajaan Bani Umayyah, Kerajaan Bani Abbasiyah, Kerajaan Turki Umayyah. Ketiga-tiga kerajaan Islam yang menyebabkan Islam disebarkan luas ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Sekarang sumbangan Kerajaan Bani Umayyah dalam penyebaran Islam dihuraikan. Kerajaan Bani Umayyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masyihi. Beliau adalah seorang pemimpin kaum Quraisy yang kaya dan berpengaruh. Kerajaan Bani Umayyah berpusat di Temsi pada tahun di antara 661 dan 750 Masyihi. Kerajaan Bani Umayyah berpusat di Cordoba yang berada di Spanyol pada tahun di antara 756 dan 1031 Masyihi. Selepas ditewaskan oleh Kerajaan Bani Abbasiyah. Semasa pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah, Islam tersebar ke Afrika Utara dan Eropah. Andalusia yang berada di negara Spanyol dijadikan pintu masuk Islam ke benua Eropah. Semasa pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah, Islam bertabar di India dan Asia Tengah. Kerajaan Bani Umayyah pernah menghantar utusan ke China supaya hubungan persahabatan dijalinkan. Ketika itu, China diperintah oleh dinasti Tang. Dinasti Tang mengenali Kerajaan Bani Umayyah sebagai Bai Dashi. Sekarang sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah terhadap penyebaran Islam dihuraikan. Kerajaan Bani Abbasiyah melampas kuasa pada tahun 750 Masyihi selepas berjaya mengalahkan tentera Umayyah dalam medan peperangan. Kerajaan Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad dan memerintah pada tahun 750 hingga 1258 Masyihi. Kerajaan Bani Abbasiyah melosok pada tahun 1258 Masyihi apabila tentera Mongolia menghancurkan Baghdad. Semasa pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyah, Islam berkembang ke Samaniyah di Transoxania hingga ke barat India. Kerajaan Bani Abbasiyah berjaya meneruskan kegemilangan tamadun Islam melalui kebesarkan ilmu pengetahuan yang berkembang hingga ke Eropah. Sekarang sumbangan Kerajaan Turki Umayyah kepada penyebaran Islam dibincangkan. Kerajaan Turki Umayyah berpusat di Anatolian Turki. Semasa pemerintahan Kerajaan Turki, Islam menjadi semakin kukuh di Asia Barat dan berkembang ke rantau bahkan
Eropah Timur, sepadan Rusia, dan sekitar Laut Hitam. Semasa pemerintahan Kerajaan Turki Umayyah, pengaruhannya juga meluas ke alam Melayu. Sekarang faktor-faktor penyebaran Islam dibincangkan. Islam dapat disebar dengan luas kerana terdapat faktor-faktor yang berikut. Faktor pertama ialah pendekatan bertawak. Faktor kedua ialah hubungan diplomatik. Faktor ketiga ialah hubungan perdagangan yang baik. Faktor keempat ialah kesyumulan Islam. Faktor kelima ialah prinsip keterbukaan Islam. Faktor keenam ialah prinsip kesaksamaan Islam. Faktor ketujuh ialah pembukaan wilayah baharu. Ketujuh-tujuh faktor yang membolehkan Islam disebar luas ini akan diperincikan di bahagian yang seterusnya. Faktor pertama ialah pendekatan bertawak. Pendekatan bertawak secara diplomasi dan bijaksana menarik masyarakat yang lain untuk memeluk Islam. Faktor kedua ialah hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik yang dijalinkan antara kerajaan Islam dengan kerajaan Eropah telah menarik orang Eropah mengikut perkembangan Islam. Faktor ketiga ialah hubungan perdagangan yang baik. Hubungan perdagangan orang Arab dengan orang Asia dan orang Afrika menyebabkan Islam dapat disebar. Faktor keempat, kesyumulan Islam. Keseimbangan rohani dan jasmani Islam menjadikan kemajuan masyarakat Islam. Kemajuan dunia seperti perbandaran dan pembangunan diterima. Faktor kelima, prinsip keterbukaan Islam. Amalan toleransi, keterbukaan, dan tolak ansur menarik banyak orang memeluk Islam. Faktor keenam, prinsip kesaksamaan. Islam yang menekankan prinsip kesaksamaan dan keadilan mewujudkan berbagai bangsa yang memeluk Islam dan membentuk umat bersaudara. Pembukaan wilayah baharu ke kawasan yang lain telah menjadikan Islam tersebar luas. Contohnya pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, pembukaan wilayah dilaksanakan ke Iraq, Mesir, dan Syam. Sekarang topik ketiga, ketokohan Nabi Muhammad sebagai pemimpin dibincangkan.